Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita sambung lagi bab zakat kita ni. Yang jumlah yang wajib dikeluarkan zakat lah. Hasil perkebunan, hasil kebun seperti buah-buahan, hasil pertanian seperti biji-bijian wajiblah dikeluarkan zakatnya sekalipun dalam menyiraminya melalui air hujan. Kadang tak usah, tak payah tak sirik kita sendiri pada air hujan dah. Air sungai ke, air sumur, air telaga ke, atau mata air, atau dengan mengupah orang, maka zakatnya sebanyak 10%. Ni kalau tak kos tak tinggi mana lah tak. Maksudnya mudahlah, tidak payah mana, 10%. Zakat hasil diserami dengan air sumur, air hujan, baik dengan dipikul oleh manusia atau diangkut oleh binatang atau dengan kincir air atau diserami dengan air yang diberi orang atau dengan air rampasan, maka zakatnya 5%. Mungkin gini lah cerita panjang-panjang pun. Cerita mana kos tertinggi, melibatkan banyak kos, kita potong sikit 5% ni. Atau isytihad pemimpin lah. Pemerintah pemungut zakat tu dia boleh, oh ya, setahun ni kita kira 10%. Setahun ni kita kata 5% dah. 1/10 atau 1/20 dah. Gitulah dah. Perbezaan antara contoh yang dibawakan di sini dengan terdahulu bahawa dalam contoh ini banyak mengeluarkan biaya. Hak 1/10 ataupun 10% tu kosnya tinggi lagi dah. Sedangkan dalam contoh yang terdahulu hanya sedikit mengeluarkan biaya. Contoh hak 5% tu banyak, kosnya banyak. Hak 10% kosnya rendah dah. Gitu je dah. Atas isytihad pemimpin lah dah. Kalau tanah perkebunan atau pertanian itu diserami melalui kedua-dua cara tadi, seperti sebahagiannya dengan air hujan dan sebahagiannya lagi dengan usaha, atau tidak diketahui bagaimana cara menyiraminya, maka jumlah zakatnya ialah sebanyak 75%, iaitu bagi dua lah, tengah-tengah antara 10 dan 75% lah. Apa pun semua tu atas pemerintah. Dan kalau diserami dengan kedua-dua cara yang terangkan di atas tetapi tidak sama dan diketahui dengan cara yang mana yang terbanyak atau dengan cara yang mana yang sedikit, maka zakatnya adalah disesuaikan dengan cara yang terbanyak waktunya sampai masa menuainya dah. Jadi kira tak tahu dah hak mana terbanyak, hak mana cara mudah ke, cara kos tinggi ke, dah campur dua tu. Nah, tengoklah. Kita nak sesuai dengan cara terbanyak masa dia menuai dah. Tapi tak apalah, kiranya isytihad pemimpin dah. Tidak diperhitungkan dengan masa tumbuhnya dengan yang terbanyak dan kedua cara dari kedua cara tadi dah. Dan juga tidak diperhitungkan dengan jumlah kali siramannya. Kerana hasilnya dari tumbuhannya itu ialah yang dimaksudkan, dan jumlah sekali siram mungkin lebih bermanfaat daripada beberapa kali siraman. Jadi payah nak cekera dah. Kira sikit banyak kodok. Tapi apa cerita-cerita punya panjang kitab pun kita kena tengok isytihad pemerintah. Pasal macam-macam kos dah ni, bukan ni saja baju dah apa dah. Jadi kita tak boleh nak kira apa zaman dulu dah. Kalau masa menanam sampai menuai dah diperhitungkan, selama 8 bulan, 4 bulan musim hujan hanya diperlukan sekali siram, maka sawah itu dianggapi disirami dengan air hujan lah. Gitulah kali dah. Kalau sikit dah. Dan pada 4 bulan berikutnya diperlukan 2 kali siraman kerana musim kemarau, dan tentunya menyiraminya dengan usaha, maka zakatnya sebanyak 75%. Gitulah buku kadang. Demikian juga berlaku apabila tidak diketahui kadar manfaat dan dari kedua macam siraman tadi, atau dari segi lamanya, atau kalau dalam masa 6 bulan diperlukan 2 kali menyiraminya kerana musim hujan, tetapi hujan selalu turun sehingga tidak perlu disirami, dan 2 bulan musim pemutuhnya pihak kerajaan kira dah. Kalau seorang memiliki 2 bidang sawah, yang satu diserami melalui hujan dan yang satu lagi diserami dengan usaha, dan masing-masing hasil dari kedua sawah itu tidaklah sampai jumlah nisabnya, maka kedua-duanya digabungkan untuk mencukupkan nisab. Kalau seorang ada 2 bidang sawah, satu diserami hujan dah, dan satu lagi guna alat lah, guna kos dah. Masing-masing hasil dari kedua sawah itu tidak sampai jumlah nisabnya. Kalau campur dosa tu ni kalau berasing tapi kalau serentak sekali usaha kali masing, dia kira itulah kira lebih ke banyak manusia lah tak. Gitu pun kita bercerita sebenarnya dah.
Maka keduanya digabungkan untuk mencukupkan nisabnya. Sekalipun berbeza jumlah dikeluarkannya. Kalau kerana sawah yang pertama wajib dikeluarkan sebanyak 10%. Dan sawah yang kedua sebanyak 5%. Jadi bagi dua tu 25% lah kira dah. Kalau diketahui dari salah satu sawah tadi lebih banyak penghasilannya dan selainnya tetapi tidak diketahui dari sawah yang mana, maka wajiblah mengeluarkan kurang dari 10%. Dan lebihnya sebanyak 5%. Maka diambillah yang diyakini jumlahnya. Apa-apa ijtihad lah. Benda ni payah cekera dah. Tidak wajib melakukan zakat pada kurma dan anggur terkecuali sudah masak. Terasa manisnya dan jelas warnanya. Dan juga tidak wajib mengeluarkan zakat pada semua biji-bijian terkecuali sudah keras bijinya dan tidak disyaratkan masak. Dan keras betul dan tidak disyaratkan masak semuanya. Kira dekat nak masak ada. Kerah tu. Tengok buah jenis buah setengah buah tu. Kita boleh jual dah dah. Kadang-kadang diperai pula. Macam-macam cara lah. Yang pentingnya nilai ada nilai ada boleh jual dah. Maka itu kita boleh buat kira lah. Sebagai kira zakat dah. Masa ada benda ni, perai ada setengah tu. Macam-macam cara kalau ni teknologi ni. Jadi masuk dengan wajib zakat pada benda-benda yang disebutkan di atas kerana telah diperolehi sebab wajibnya. Bukan dimasukkan wajib melakukan zakatnya pada ketika itu. Ada. Jadi dia ni kira boleh sampai tahap wajib lah. Cukup nisab, cukup gapo tak. Maka dia wajib. Dan sunat mengira-ngira hasil buah kurma dan anggur apabila sudah masak oleh pemiliknya. Jadi kurma dengan anggur ni benda boleh ia bukan sebuah yang wajib bayar zakat lah dia. Ada buah lain tu tidak disebut dalam hadis dia. Adapun cara memperkirakan hasilnya itu dengan berjalan mengelilingi setiap pohon kurma dan anggur atau anggur. Dan perkirakan berapa jumlah buahnya pada setiap jenis, baik ketika masih basah atau sudah kering, agar hak orang yang menerima zakat berpindah kepada jaminan orang yang membayar zakat. Jadi orang yang terima zakat tu kena boleh hak molek lah dah, sesuai dengan sepatutnya terimanya. Dan orang yang bayar zakat tu macam dia jamin lah, beri hak sesuai dengan orang yang berhak terima dah. Disyaratkan bahawa yang memperkirakan itu adalah orang yang mengerti cara untuk memperkirakan hasil buah itu. Jadi orang mahir lah. Orang yang bobo cara tak biasa cara tak erti dah. Dia cekera tu dia tahu dah banyak mana buah pokok ni banyak mana dah. Jadi tak jadi tengok tu nampak dah. Dan juga ia lelaki balik merdeka berakal dan adil. Juga disyaratkan berlakunya pemindahan sehingga menjadi jaminan pemilik zakat. Dinyatakan oleh orang yang memperkirakan umpamanya katanya. Damantuka nasibal mustahiqin minar ratbi wal 'inabi bikadza qamran wa zabiban. Artinya aku jadikan menjadi jaminanmu akan hak orang berhak menerima pada buah kurma dan anggur ini dengan jumlah kurma dan anggur kering. Ni macam lapah ni kita kata dah. Disyaratkan pula adanya qabul dari umpamanya yang dikatakannya. Jadi biasanya ambil zakat lah. Orang kutip zakat bukan lagi orang miskin. Orang miskin ni bagi pula lepas tu yang biasanya. Qabil tu zalika, aku terima yang dimiliki itu. Itulah terima dah. Terima bayar zakat lah. Jadi ambil zakat apa ya gitu. Lepas ni nak bagi pihak berwajib pula dah. Setelah itu pemilik boleh berbuat apa sahaja terhadap kurma dan anggur sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemilik. Baik untuk dimakannya, dijualnya atau untuk keperluan lainnya. Jadi dah hilang ke apa dah. Jadi putus macam dah. Maka dalam keadaan ini pemilik dapatlah dibenarkan melalui sumpah. Jadi kita percaya pada tuan milik. Dia kata hilang, pencuri ke apa dah. Dan kalau pengumpul zakat tidak meragukan keterangan pemilik, maka keterangan pemilik dapat putus macam dah. Jadi kalau orang kutip zakat tu percaya kepada apa yang diberitahu oleh pemilik ladang tu dah, maka tak sumpah pun tak apalah. Kita percaya bahawa sumpah dah. Dan kalau dinyatakan sebabnya yang nyata tapi tidak diketahui orang peristiwa itu, maka dimintakan kepada pemilik untuk mendatangkan saksi. Kalau boleh tak, cari saksi dulu. Bukan cari bodoh-bodoh gitu dah. Jadi saya tak ajar kita mudah-mudah cari orang tipu kat orang gitu tak. Scam ke apa. Jadi kita kena cari saksi. Kejap-kejap lah. Bukan tak percaya. Nak ada prosedur sikit dah. Yang dapat membuktikan sebabnya yang nyata tadi kerana mudah mendatangkan saksi dah. Mudah je lah. Cari dua tiga orang saksi dah. Kemudian dibenarkan dengan sumpahnya tentang hilangnya harta zakat kerana sebab yang nyata dah. Kalau nampak terai, pencuri ke apa, terbakar ke apa, lagilah dah. Dan kalau pemilik mengakui bahawa orang yang memperkirakan berlaku curang
atau perkiraannya sangat keliru, salah nak. Umpamanya mencapai jumlah 1/3 atau 1/4 kesalahan tersebut maka pengakuan itu tidak dapat terima tanpa mengemukakan saksi. Jadi saksi ni orang pakar-pakar lain lah. Ada tolak kira dah. Dan ini dapat disamakan dengan tuduhan terhadap hakim yang tidak jujur dalam menetapkan keputusannya. Kalau kita tuduh hakim tak adil, kena cari saksi juga. Atau kita kata saksi itu berdusta dalam persaksiannya, maka tuduhannya tidak dapat diterima terkecuali dengan membukakan saksi-saksi yang lain yang membuktikan kedustaan tersebut dah. Ada fakta, ada bukti dan ada sokongan dah. Tetapi hendaklah dikurangi dari perkiraan tadi dan jumlah yang sudah ditetapkan oleh orang yang mentaksir yang dikirakan perkiraannya keliru umpamanya 10% kerana diperkirakan memang hilang. Okay. Dan jika pemilik tidak menuduh keliru, tapi hanya katanya peroleh buah kurma atau ganggu sekian saja, dia memang dikutik-kutik ni tak boleh lebih setahun ni je dah. Hak kira asalnya lain dah. Maka pemilik dapat dibenarkan kerana ia tidak mendustakan seorang jua pun. Jadi dia tak menipu, memang tunjuk ni lah saya kutik. Cuma ni dah. Hak cekera tadi tak betul dah. Kerana diperkirakan memang hilang kau tak tahu mana, tak tahu dah. Dan kalau pemilik menuduh salah yang mentaksir tentang apa yang ditaksirnya, umpamanya 1 awsak dalam 100 awsak sudah hilang buah kurma atau anggur yang diperkirakan, maka dalam keadaan ini pemilik dapat dibenarkan melalui sumpah. Jika pengumpul zakat merasa ragu dah. Kalau pemungut zakat tu, petugas zakat lah dah, orang yang kutip zakat tu ragu, baru dia sumpah saing gapo lah ni gak sumpah saing gapo ni. Dan kalau pengumpul zakat tidak meragukan keterangan pemilik, maka keterangan pemilik dapatlah diterima tanpa melalui sumpah. Kalau tengok-tengok percaya betul ada hujah bukti dah. Maka dia percaya pun tak bersumpah, tak apalah. Kalau buah kurma atau anggur yang taksir itu hilang, maka hendaknya ditakar kembali dan diperhitungkan zakatnya menurut jumlah takaran yang baru dah. Jadi kira hak mana ada lah, hak hilang tak sedap kira dah. Curi kau hilang ke apa dah. Apabila tak sampai hasil yang sebenarnya dah, musnah ke apa dah. Bila telah dikeluarkan zakat buah-buahan dan biji-bijian tersimpan sampai tahun berikutnya, dan jumlah cukup senisab atau lebih, maka tidaklah wajib melakukan zakatnya kerana zakat tumbuh-tumbuhan hanyalah sekali. Dia kira masa menua aja, bukan kira sipel kat bertambah-tambah sipel, kira juga berat gitu dah. Bahan dan biji-bijian bukan bertambah, bahkan berkurang, dan dalam zakat tumbuh-tumbuhan tidak ada waqas seperti yang ada pada zakat emas dan perak kerana benda itu dapat dibahagi-bahagi tanpa merosakkannya, tetapi mengenai binatang tidak dibahagi terkecuali dengan merosakkannya. Tak apalah, yang pentingnya buah-buahan ni, biji-bijian ni berkurang. Emas perak pula tak rosak dah. Binatang tu rosak tapi kira hak mana ada lah dah. Dia cukup setahun 40 ekor tu sampai setahun. Kira hak tu dah. Dia kiranya sampai setahun pas tahun lah. Pitih pun zakat emas pun gitu. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan ni dia masa menuai saja, masa kutik buah. Allah a'lam. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.